bersama saya Azra Zainal dan juga Adrin. Ya betul. Tak sangka kita nak pergi bercuti lagi. Seronok sangat. Untuk 3 siri sebelum ini kita telah pun pergi ke Sipadan, Mabur dan Kapalai. Lepas tu kita ke Sempurna, Tun Sakaran, KK, Labuan dan juga macam-macam tempat lagi. Tapi kali ini untuk musim yang baru kita masih lagi akan ke Kepulauan Borneo untuk aktiviti selamat kita. Tapi sebenarnya nak ke mana, Adrin? Teruskan bersama kami untuk mengetahui destinasi selanjutnya. Okey? Hai, apa khabar? Hello, apa khabar semua? Kembali lagi. Kali ini bertemu Wilson, Patricia, Christine, Madeline, and Elizabeth. Jangan bohong. Baik aku saja bergurau. Minta kembang nak korang dengar dan bagi tahu saja kau dengan tu bantah hadas kami merasa saya kenyalan trik barangku dah point pandai tusan cover yang paling special masih 13 baru discover Ni memang power. batu belah eseri gaduh Dan meja workout. Distui berbelanja tapi tak apa abang director kan ada 13 hari kami redah Miri, misi dan bercuti di Miri Sri Putih. Seperti biasa, saya akan memulakan perjalanan saya dengan penerbangan paling awal dari Kuala Lumpur. Miri, Sarawak. Itulah destinasi saya dan Adrin pada kali ini. Dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2, kami terus terbang ke lapangan terbang Miri. Perjalanan hanya memakan masa lebih kurang 2 jam penerbangan. Teruja sungguh saya kali ini sebab ini merupakan kali pertama percutian saya dalam 13 hari ke Sarawak, Bumi Kenyalang. Yahoo! Yeay, dah sampai! Yeay! Sayalah, Din. Kita dah sampai. Selepas 2 jam lebih perjalanan menaiki kapal terbang, akhirnya kami tiba di destinasi kami di Miri. Jadi selama 13 hari kami berdua akan berada di Miri Sibuti untuk melakukan selaman seperti biasa. Dan kalau dah sampai ni sebenarnya kami dah tak sabar nak memulakan aktiviti. Tapi sebelum tu kita kena simpan barang, masuk ke hotel dan pergi cari makan. Makan ya. Tapi sebelum tu kena cari juga kita punya transport. Sekejap nanti Azura check. Okey, message kata dia dah sampai dah. Kan? Patut dah sampai dah. Kita kena cari dulu. Assalamualaikum. Hai, Hey, hai. Apa khabar? Nama saya Am. Hai, Am. How's your flight? Very good. Sampai saja di Miri, saya dan Adrin terus disambut oleh Hamzah yang akan terus membawa kami ke tempat penginapan. Sungguh efisien. Sampai-sampai je, Am dah sampai dengan kereta untuk kami pergi ke hotel. Jadi jom kita tengok sekitar Miri, 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 Miri. Bandaraya Miri merupakan sebuah bandar yang bersempadan dengan negara Brunei dan Bandar Bintulu di Sarawak. Ia juga merupakan pintu masuk kepada para pelancong untuk ke Gua Mulu dan Gua Niah. Mengikut sejarah memang sebuah pekan kecil menjalankan aktiviti penangkapan ikan nelayan. Dan seperti juga mana tempat-tempat lain, kita jalankan aktiviti kebun, penanaman dan sebagainya. Itu secara asalnya dan juga yang penting sekali yang mencetuskan pembangunan di Miri ini adalah minyak, oil and gas, di mana pada mulanya diterokai oleh orang-orang Eropah dan orang asal yang setahu saya adalah orang Mirit, M-I-R-I-E-K. Selepas itu uju pada abad 16 kalau tidak silap. Tidak lama kemudian, kami pun sampai ke tempat penginapan dan kami memilih untuk tinggal di hotel check-in. Ya. Risau lah tengok Am. Benda berat ni. Okey, Terima kasih. Okey, bye. Bye. Check-in untuk 2 orang. Satu bilik, satu bilik. Kita ada 2 bilik available, which is queen room dengan king room. Okey. So, boleh buat okay? Boleh. Boleh saja.
Kepada mereka di luar sana yang suka melancong, saya nasihatkan carilah tempat tinggal yang selesa, bukan mewah. Sebab ia akan dapat membantu menjimatkan kos perbelanjaan kita. Okey, terima kasih. Okay, enjoy your day. Nama siapa tadi? May. May. Okay, terima kasih, Terima kasih, May. May. Bye-bye. Bye. Okay. Okeylah, jom masuk bilik, letak barang dan terus rancang apa aktiviti seterusnya. Cantik. Oi, sepi-sepi dah. Aduh. Tadi Adrin kata lepas masuk bilik nak pergi makan. Tapi kalau dah ada katil macam ni, dia macam memanggil-manggil lah. Siapa sangka masuk bilik ada bunga punya petals, kuntum bunga kat sini. Ada angsa. Pada pendapat saya adalah angsa. Tak apalah, Adrian dia boleh tunggu. Sebab perjalanan tadi jauh kan. Rugi kalau saya tak duduk dekat sini dan menikmati betapa empuknya bantal ini dan katil ini. Jadi, Adrian, saya tinggalkan anda kerana katil ini lebih penting buat saya. Misi dan bercuti di Mirisi Budi. Okeylah, jom kita tengok 13 hari. Welcome to my paradise. Selesai sudah berehat buat seketika di bilik hotel yang selesa, saya terus pergi ke Borneo Dive Network untuk bersedia melakukan selaman saya di Taman Negara Terumbu Karang Miri Sibuti atau Miri Sibuti Coral Reef National Park. Saya sangat teruja. Kami dah pun sampai. Ini bermakna bermulalah percutian 13 hari saya di Miri Sibuti bersama dengan Adrian. Ini adalah salah seorang daripada dive master yang akan membawa kami pergi menyelam. Hai, saya Azura. Ya, ciao. Apa khabar, Chow? Ya, good. Okay. Saya Adrian. Ciao. Okey, Chow. Kami barang-barang dah siap. Jadi nampak ada lagi cahaya. Boleh pergi buat selaman pertama? Boleh. Okey, kita mulakan selaman. Dekat mana? Ke Marina. Marina, ah? So, kita naik. Macam mana mau pergi Marina? Naik kereta, kita ikut kereta pergi Marina. Okey. Tak jauh lah, sekejap saja kan? Sekejap, 5 minit saja. Okey, Jun. Jom. Saya dah sedia barang saya kat sini. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Taman Negara Terumbu Karang Miri Sibuti terletak di sempadan maritim antara Bintulu dan Miri. Dengan keluasan 186,930 hektar, menjadikan Taman Negara Marine ini yang terbesar di negeri Sarawak. Miri merupakan sebuah pusat menyelam yang sedang mendapat perhatian. Hasil dari koleksi terumbu karangnya yang cantik dengan kedalamannya dari 7 hingga 30 meter serta mempunyai jarak penglihatan yang sederhana iaitu dari 10 hingga 30 meter. Taman Negara Miri Sibuti Coral Reef National Park atau Taman Negara Coral Reef Miri Sibuti dia mula daripada Miri dan kemudian hingga ke Suai dan Niah yang telah ditubuhkan atau diwartakan dalam tahun 2007. Terdapat juga kepelbagaian kehidupan marin di situ dan kebanyakan daripada kepelbagaian itu masih intact, iaitu dia punya biodiversity itu masih elok. Di mana di kawasan ini juga kita ada beberapa banyak reef ataupun coral reef, terumbu-terumbu karang yang sangat menarik dan mempunyai kelainannya sendiri. Seperti kita ada Satak Point, ada Siwa, ada Tukau, ada Suai Reef, ada dekat kawasan dekat Kuala Niah dan sebagainya, dan juga kehidupan dia berlainan. Tak sabarnya saya untuk melakukan selaman pada hari ini. Rasa penat semasa perjalanan hilang apabila saya sampai di Marina Miri untuk menaiki bot ke tapak selaman. Perjalanan 30 hingga 40 minit dengan bot laju, akhirnya saya sampai di tapak selaman atau dive site yang dituju, iaitu Batu Belais. Setelah bot melabuhkan sauh, dive master kami iaitu Jun dari Borneo Dive Network memberikan penerangan tentang langkah keselamatan yang biasa kepada semua penyelam sebelum mereka masuk ke dalam laut. Selain itu, Jun juga mengingatkan saya tentang beberapa isyarat tangan yang akan digunakan oleh penyelam ketika berada di dalam air. Okey. Ya. Itu saja? Ya.
question? Any question? Tak ada. Tak ada. Yep. Okay. Let's do diving. Kita berdive. Wow, rasanya lama sungguh saya tak berada dalam laut ni. Teruja sangatlah. Kawasan ini ada dua kawasan terumbu karang yang besar. Satu yang dinamakan sebagai terumbu karang utama dan area ini adalah 39,810 hektar. Dan yang satu lagi adalah terumbu karang disebuti yang kurang lebih 12,000 hektar. So kawasan-kawasan ini kurang lebih 180,000 hektar ini adalah kawasan yang menyeluruh. Saya disajikan dengan pemandangan indah batu-batu karang yang pelbagai. Kebanyakannya terdiri dari batu karang keras. Cuba lihat di Staghorn Coral. Batu karang jenis ini menjadi tempat perlindungan kepada kebanyakan ikan-ikan damsel daripada pemangsa. Di paras 18 meter, saya ternampak seekor belut moray atau moray eel yang bersembunyi dalam lubang di antara celahan batu karang keras. Belut ini terdapat 200 spesies daripada 15 jenis yang berbeza di seluruh dunia. Belut ini merupakan haiwan karnivor dan aktif memburu mangsanya di kawasan karang pada waktu malam. This species of moray is really big. Sometimes impress the diver, especially the diver that they are not so experienced. But it's really nice fish. Usually they stay high to the rock during the day. They are nocturnal fish, so they start to move during the night, during the sunset, and during the night they move and go hunting. Panjang belut ini boleh mencecah sehingga 3 meter panjang. Lihatlah gigi-gigi yang tajam itu. Sudah pasti ia menjadi anggota penting untuk belut ini memakan mangsa seperti ikan-ikan batu karang. Penerokaan saya diteruskan lagi. Tiba di satu kawasan, saya dan Adrian disambut oleh sekumpulan ikan-ikan Nemo yang begitu terkenal di kalangan penyelam. Di kawasan anemone itu, terdapat pelbagai ikan anemone atau ikan inggu. Ikan anemone ini juga terdapat pelbagai jenis. Yang kita dapat lihat di sini adalah skunk anemone dan clown anemone. Selain ikan anemone, ikan-ikan domino damsel ini juga menjadikan anemone itu sebagai tempat permainan mereka. Menarik sungguh. Di satu habitat, kita dapat melihat lebih daripada satu spesies yang boleh tinggal bersama dengan harmoni. Bersebelahan dengan kawanan ikan itu, terdapat seekor porcelain crab yang sedang bersembunyi. Spesies ketam kecil ini sangat menarik dan menjadi tumpuan lensa kamera para penyelam. Adrian pun tak ketinggalan. Batu Blais merupakan salah satu dive site atau kawasan selaman yang memang komuniti diving atau komuniti selaman scuba Miri sering memperkatakan lah. Jadi Batu Blais merupakan satu kawasan karang yang sangat luas. Kemudian kedalamannya pun tidak begitu dalam dan kita boleh lihat banyak sekali corals yang lepe-lepe dan bertingkat-tingkat. Memang menarik dekat situ. Apa tu? Oh, mantis shrimp rupanya. Udang mantis ini mempunyai nama-nama lain seperti udang lipan, udang mentadak dan udang ronggeng. Mungkin nama-nama ini wujud daripada susuk tubuh udang tersebut. Manakala nama saintifiknya pula ialah Stomatopoda. Di hadapan sedikit, saya terjumpa bubble coral. Ini merupakan satu spesies karang lembut. Yang menariknya, ia menjadi habitat kepada spesies udang. Udang ini yang mempunyai fizikal yang lut sinar membuatkan kadang-kadang ia sukar dilihat oleh penyelam. Ini pula seekor lionfish sedang berselindung di bawah karang. Spesies ini dikenali dengan nama spotfin lionfish. Spot atau tumpuk hitam boleh kita lihat pada sirip ikan ini. Ikan ini berbisa tau. Sirip dorsal yang terdapat di bahagian atas badannya adalah senjata penting bagi ikan ini. Kena selalu ingat, setiap hidupan marin di dalam laut ini mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Walaupun lionfish ni nampak tenang dan tidak agresif, namun ia berbisa dan berbahaya. Sempatlah juga saya merakamkan aksi lionfish ni walaupun ia duduk di sudut yang sukar.
Wow, ini pula sepasang banded boxer shrimp. Yang menariknya, salah seekor udang ini perutnya penuh dengan telur. Nampak tak perutnya yang berbonjol tu? Apapun, sekarang sudah tiba masanya untuk naik. Rasa tak puas untuk menerokai perairan Miri Sibuti ni. Tapi tak apa, ini baru selaman hari pertama saya. Mungkin selaman pada hari esok akan memberi satu kejutan buat saya. Siapa tahu kan? Jom kita naik dulu. Visi dan bercuti di Miri Sibuti. Okeylah, jom kita tengok 13 hari. Selepas selaman tadi, saya pun bersiap dan ingin melihat apa yang menariknya di bandaraya Miri ini. Jadi, tempat pertama yang saya tuju ialah Pusat Informasi Pelancongan Miri di bawah seliaan Lembaga Pelancongan Sarawak. Sempat jugalah saya berbual-bual untuk mendapat informasi mengenai tempat-tempat yang boleh saya lawati dalam percutian kali ini. Patricia, Christine, Madeline, and Elizabeth. Bukan Elizabeth. Aku saja bergurau. Tak kembau nak korang denyau dan bagi. Belum apa-apa nak kena. Inilah dia antara benda-benda yang kita harus lihatlah sebelum menaik ke atas bot kan. Nasib baik kepala Azra kepala batu dari kecil dulu. Tak apa. Hai. Apa khabar? Baik-baik. Kepala jaga lagi. Azra. Jom kita ronda-ronda Sungai Pujut. Jom. Oh, Sungai Pujut ni? Di Sungai Pujut. Bukan Sungai Miri? Sungai Miri dekat kepala dia. Oh, salah punya. Okey. Okey, hati di kepala. Dari kepala, okey. Maui, setiap kali Azra masuk mana-mana, you cakap, okay, jaga kepala. Okey, boleh. I take care you. Okey, thank you. Dari Sungai Pujut, kemudian Sungai Lutong dan barulah sampai ke muara Sungai Miri. Perjalanan dengan bot ini memberi satu pemandangan lain buat saya. Terdapat kampung-kampung di pinggir sungai. Ramai para nelayan yang tinggal di situ dan aktiviti nelayan merupakan antara sumber pencarian utama penduduk setempat. Kapal-kapal besar yang terlibat dengan aktiviti cari gali minyak menjadikan sungai ini tempat berlabuh. Hai! Dengar suara orang tapi tak ada orang. Jadi kita punya perjalanan ni nak sampai ke muara biasanya berapa lama? Kita ambil masa dalam 30 minit. Okey. Setelah 30 minit, kami pun tiba di muara Sungai Miri. Namun, nasib tidak menyebelahi kami untuk keluar ke tengah laut. Oh, sedihnya. Tengok ombak, oi. Yalah, nampaknya asal kita nak tengok matahari tak benam, tak boleh lah. Tak dapat lah ya. Sebab ini pertemuan di antara sungai dengan air laut kan? Ya. Dan kalau kita tengok ombak ni besar, kalau kita nak keluar memang mengambil risiko yang tinggi lah. Kan? Jadi, saya pun bercakap minta maaf sebab ombak macam ni. Nak boleh buat apa kan? So harap datang lagi lah Cik Azura. Ya alasan datang lagi. Tak apa, okey tu. Alright. Selamat tinggal. Saya tidak putus asa. Saya pun carilah mana lokasi lain yang menarik untuk melihat matahari terbenam. Akhirnya saya tiba di luar Esplanade. Di tepi pantai inilah saya menyaksikan matahari terbenam. Sambil ditiup angin laut Cina Selatan, saya duduk dan sabar menanti. Indahnya. Memang tak sia-sialah hari saya hari ini. Jadi, hari pun dah malam. Elok kalau saya bertemu Adrian dan Jun untuk sesi debrief. Tadi best. Oh, pagi tadi punya diving memang best, Jun. Terima kasih. Kita pergi ke Two dive saya nama Batu Belais. Batu Belais, betul. Apa yang menarik di Batu Belais ialah formasi coral ataupun hard coral iaitu poraitis. Kita first nampak itu apa ikan? Lionfish, yes, kan? Yes, sporting lionfish. Ya. Sebab dia memang selalu berada dekat batu karang. Ya, kan? bawah sana. Saya nampak moray. Oh, ya. Moray iyo.
besar tu. Lepas tu kita berenang-berenang lagi, cakap pasal lubang pun ada nampak satu lagi. Itu dia biasa kita tengok dulu kan. Peacock mantis shrimp. Kita ada juga nampak satu lagi jenis shrimp, iaitu boxing banded shrimp. Banded boxer shrimp kan. Banded boxer shrimp. Itu pun sangat comel. Jalur dia lah. Itu memang cantik. Okey, seperti biasa kita dah lockkan apa yang dapat kita lihat dekat tempat selaman kita. Jadi Ajun, silalah chop. Dan jangan lupa sign. Kasih sign buku saya. Okey. Terima kasih. Okey, saya nak pergi jalan dulu. Okey. Saya pun nak jalan dah, jalan balik. Okey, saya pergi jalan. Ajun, terima kasih. Okey. Kita jumpa. Okey. Untuk selaman yang seterusnya, kita jumpa. Bye guys. Okey, bye. Akhirnya sampai juga saya di Miri ni. Dah lama nak datang. Tapi anda fikir kenapa pergi ke Miri? Ada ke tempat nak menyelam kan? Tapi saya diberitahu dekat Miri ni juga, tiba-tiba orang kata, Azura boleh pergi menyelam lah dekat Miri tu. Jadi apa lagi? Saya ambil peluang lah untuk datang ke sini. Jadi sekarang, apa lagi? Kat sinilah. Tapi yang paling penting apa yang saya nak beritahu pada anda ialah ikon Miri kat belakang ni. Seekor kuda laut. Kenapa kuda laut dipilih sebagai ikon di Miri ni? Sebab karakteristik kuda laut ni sangat lemah lembut. Kalau anda tengok dia pun macam dia duduk berseorangan, dia tak ada kacau hidupan lain pun, dia hal dia aja. Jadi kuda laut ini mencerminkan penduduk di Miri ini yang terdiri daripada pelbagai etnik, budaya di mana mereka hidup dalam keadaan yang aman, damai dan harmoni. Mungkin juga dekat Miri ni terdapat banyak kuda laut. Betul atau tidak? Saya pun tak tahu. Manalah tahu dalam selaman saya selama 13 hari ini terjumpa seekor. Kalau anda nak tahu saya jumpa ke tidak, pastikan anda terus bersama saya Azura Zainal dalam 13 hari Miri Sibuti. Jadi kita berjumpa lagi esok, okey? Selamat malam. Bye. Jom, akhirnya dapat juga sign tapi dekat Jazz Festival.